tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, kita tidak buang masa sebab masa kadang-kadang mencuri kita. Kita akan menyebut orangnya kacak, peramah, pemalu dan pemujuk orangnya. Baiklah tuan-tuan, seterusnya majlis menyebut Tuan Haji Ali Muhammad, iaitu penghulu Mukim Benut, untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan tu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Salam muafakat hukum. Okey, yang berbahagia Datuk Mazlan bin Aliman, pengerusi Persatuan Gerak Tani Negeri Johor, yang berusaha Dr. Milah binti Zainal, pengurus MZ Landscape dan Nursery, yang dihormati Anik Zakaria bin Umar, Ketua Kampung Pematang Palas, yang dihormati Encik Zaki bin Osman, Setiausaha Persatuan Gerak Tani, yang dihormati Encik Muhammad Isyam bin Ahmad, Salah Pegawai Pertanian daripada Institut Pertanian Air Hitam, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang dianjurkan oleh, yang saya difahamkan dianjurkan oleh MZ, berkumpul di Pematang Palas, dan satu penghargaan daripada saya kami kepada Dr. Milah binti Zainal selaku pengurus MZ Landscape yang menganjurkan program ini dan menjemput saya, sudi untuk menjemput saya pada program ini. Baru petang ni saya dapat kenal ni. Orangnya saya dapat nama tapi saya tak kenal lagi dah. Datuk Mazlan pun saya nama aja tapi tak tahu baru tadi jumpa. Alhamdulillah dapat berkenalan dan dapat lihat di mana landscape ini diadakan. Saya juga meratang sukacita dan bersahati kepada Dr. Mazlan ni kerana beliau adalah penyokong kepada program-program begini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama. Hadirin yang saya kasih sekalian, MZ Nursery ini merupakan sebuah syarikat yang diusahakan oleh Dr. Milah sendiri, yang difahamkan menawarkan kerja-kerja perkhidmatan, plan landscape, kerja-kerja penyanggaran landscape dan pelbagai pokok hiasan yang boleh didapati dengan beliau sendiri. Idea penubuhan syarikat ini diinspirasikan oleh ibu beliau, difahamkanlah Puan Tugi Min binti Warijan, betul yang juga merupakan seorang yang amat meminati landscape dan bunga-bunga hiasan. Jadi tanyalah kerana anak beranak keluarga yang amat gemar kepada hiasan-hiasan beginilah. MZ ini merupakan menerapkan satu konsep, iaitu konsep kesejahteraan hijau dalam melaksanakan segala aktiviti landscape dan nursery. Melalui konsep tersebut, semua pelanggan daripada MZ ini akan memperoleh keindahan di kawasan kediaman mereka, terapi kesihatan dan serta kesejahteraan mental. Apa yang saya dapat lihat, anjuran program sebegini dapat meningkatkan jaringan komuniti di antara MZ Landscape dan Nursery dengan penduduk setempat, serta agensi-agensi pengembangan pertanian. Malah dapat memberi peluang sesama kita untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan tentang aktiviti pertanian khususnya. Interaksi sebegini amat baik kerana mampu mengeratkan perhubungan dan mewujudkan keadaan harmoni walaupun para penduduk yang datang ini terdiri daripada pelbagai latar belakang. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program ini merupakan yang dinamakan adalah program satu sayur, satu rumah, satu sayur. Tanyalah kepada Dr. Milah ya. Susulan dengan isu kenaikan harga barangan ketika ini, khususnya barangan mentah seperti sayur-sayuran, pulang-pulaman sedikit sebanyak menyumbang kepada peningkatan kos perbelanjaan harian kita. Oleh itu, di atas inisiatif Dr. Milah
beliau telah memperkenalkan program ini yang juga dinamakan program Satu Rumah Satu Sayur, di mana program ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada peringkat pertama ini program satu pokok cili dan satu pokok terung akan diberikan kepada semua penduduk kampung Pematang Palas Laut dan Tengah. Mereka perlu menanam pokok tersebut di kawasan kediaman masing-masing. Di antara objektif Satu Rumah Satu Sayur ini yang bakal dilancarkan bertujuan untuk mengurangkan perbelanjaan dapur harian, memanfaatkan tanah yang sedia ada, meningkatkan pengetahuan tentang aktiviti pertanian, meningkatkan hubungan silaturahim sesama penduduk. Aktiviti bercucuk tanam di kalangan penduduk bagi mengeluarkan bahan makanan sendiri adalah satu pendekatan yang praktikal yang dapat mengurangkan perbelanjaan harian. Dan sekali lagi saya mengucapkan syabas kepada Dr. Milah Indi Zainal kerana dapat memanfaatkan segala ilmu, kekuatan dan sumber-sumber hijauan beliau untuk membantu masyarakat di sini. Bagi pihak saya, pihak di Mukim Benak ini berbesar hati adanya anak tempatan yang dapat bersama-sama membantu dalam meningkatkan hubungan baik di antara komuniti masyarakat setempat. Dan saya bagi pihak Mukim juga merasakan program ini boleh diteruskan dengan pelbagai aktiviti yang lain yang kita rasa boleh memberi impak kepada masyarakat juga. InsyaAllah mudah-mudahan selain daripada program Satu Rumah Satu Sayur, mungkin kita akan adakan sendiri aktiviti menjalan landscape yang di kampung-kampung dan di rumah sendiri. InsyaAllah dengan harapan saya dan berjaya mudah-mudahan berjaya program ini akan lebih ramai lah yang minat tentang hiasan-hiasan di rumah masing-masing. Itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini habiskan program Satu Rumah Satu Sayur dan insyaAllah semoga program ini akan mendapat manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadir mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Ali Muhammad, iaitu penghulu Mukim Benar, dengan ucapan yang bersemangat kata orang tu. Jadi kepada Tok Penghulu, Ketua Kampung dan seluruhnya VVIP yang berkenaan dengan pertanian ni, kita orang ni membantu lah. Kata orang tu membantu anak-anak muda, kata orang tu yang nak meningkat naik kan. Jadi bukan daripada segi benih ataupun apa, daripada segi kewangan, psikologi dan apa juga bantuan yang diperlukan oleh pengusaha-pengusaha kecil ataupun baru nak naik ni tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, tidak lengah akan masa kita menjemput pengurus MZ Landscape and Nursery sendiri untuk memberi penerangan ataupun kita nak dengar kata-kata semangat daripada beliau. Baiklah, majlis menjemput Dr. Milah Zainal sebagai pengurus MZ Landscape and Nursery untuk memberikan sedikit kata-kata semangat. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Salam 1 Muharram 1440 Hijrah. InsyaAllah hari ini saya tidaklah nak berniat untuk bercakap panjang cakap lama, tapi insyaAllah tadi sebenarnya Tuan Penghulu pun dah sharekan kan saya punya MZ Landscape Nursery. Jadi InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Mazlan bin Aliman selaku pengerusi Pertubuhan Gerak Tani Negeri Johor, yang dihormati Encik Zakaria bin Omar selaku Ketua Kampung Pematang Palas, seterusnya yang dihormati Encik Muhammad Haji Ali bin Muhammad selaku Penghulu Mukim Benut, dan juga kepada Encik Muhammad Zaki bin Muhammad Osman selaku Setiausaha Pertubuhan Gerak Tani Negeri Johor. Jadi syabas dapat meluangkan masa hari ini. Terima kasih banyak-banyak
kepada semua sebab sudi datang walaupun mungkin tentatif dah berubah sedikit. Jadi dan juga saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan saya yang jauh daripada Shah Alam, daripada Negeri Sembilan, yang daripada Kelantan pun ada untuk menyokong saya punya usaha yang sedikit ni kan. Jadi selamat datang semua. Jadi insyaAllah hari ni sebenarnya kita nak saya nak memperkenalkan sedikitlah. Hari ni adalah untuk program perasmian saya punya MZ Landscape Nursery, dan juga satu lagi iaitu program Satu Rumah Satu Sayur. Siapa yang pernah dengar program ni ataupun pernah terlibat menyertai program-program berkaitan dengan tanam sayur ke wujud tanam, ada tak? Tak ada semua macam tak berminat je. Okey. Ada, okey. Jadi sebenarnya MZ Landscape dan Nursery tu, MZ tu sebenarnya adalah singkatan kepada nama saya lah. Milah Zainal, MZ. Landscape dan Nursery adalah sebenarnya saya memfokuskan kepada aktiviti membentuk, membina landscape. Saya bina landscape yang design daripada saya lah sendiri. Dan seterusnya MZ Landscape Nursery juga khusus kepada menyediakan pokok-pokok hiasan, tanaman-tanaman makanan, kita pun sediakan juga. Jadi insyaAllah MZ Landscape Nursery ni berteraskan satu konsep yang saya ambil daripada adaptasi daripada tesis PhD saya, iaitu kehijauan sumber kesejahteraan hidup community. Kenapa saya boleh tiba-tiba berminat dengan landscape ni? Sebab ialah saya pun bekerja dan ni merupakan saya punya part time juga, dan saya rasakan bila saya bersama-sama saya dekat dengan tumbuhan, tak kisahlah rumput ke pokok ke landscape yang hijau-hijau ni, saya ada dapat satu rasa yang bahagia, macam tu kan, bahagia, gembira, happy, dan tak ada rasa stres lah. Jadi saya pun inisiatif saya sendiri untuk saya nak berkongsi sebenarnya apa yang saya rasa, rasa bahagia saya dengan kehijauan ni, saya nak kongsikan bersama dengan penduduk kampung, kan, dan orang-orang lain yang berminat lah untuk membuat landscape kan. Jadi itulah idea saya dengan mak saya sebenarnya. Mak saya yang suka sangat bunga ni. Bunga dia memang dah lama dia tanam lah dekat kawasan rumah ni, depan rumah saya tu kan. Jadi saya pun sebenarnya diinspirasikan oleh mak saya, insyaAllah. Okay, seterusnya hari ni sebenarnya kita nak melancarkan satu lagi program, Satu Rumah Satu Sayur. Satu Rumah Satu Sayur yang saya inspirasikan juga daripada PhD saya, yang teori, yang buku tu kan, yang berhelai-helai tu yang saya simpan, kan, teori tu kepada praktikal, yang boleh bermanfaat lah untuk masyarakat semua, khususnya masyarakat kampung saya, Kampung Matang Palas. Dan insyaAllah seterusnya nanti kita akan buat ke kampung-kampung yang lain. Dalam Mungkin Benut kita akan run satu rumah satu sayur, kita akan jalankan. Jadi insyaAllah Satu Rumah Satu Sayur ni kita akan buat berperingkat. Peringkat pertama kita akan buat hari ni. Saya akan berikan satu anak pokok cili dan satu anak pokok terung kepada kampung Pematang Palas, penduduk kampung laut dan juga tengah, secara percuma. Kita bagi secara percuma. Okey, yang kedua nanti, peringkat kedua Satu Rumah Satu Sayur kita akan buat di kampung Pematang Palas darat sana. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak minta penghulu Mungkin Benut untuk untuk menandatangani kita punya Satu Rumah Satu Sayur, insya-Allah. Boleh dijemput Tuan Haji Ali. Alah, boleh tolong ambil
simbolik lah kita dah bersetuju dan tanda menyokong usaha satu rumah satu sayur siapa? Okey. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah tujuan sebenarnya saya nak buat satu program satu rumah satu sayur ni adalah sebenarnya kita melihat kepada isu food security ataupun sekarang ni kan mungkin ada yang terasa ada yang tak terasa perbelanjaan harian kita kan mungkin ada peningkatan sedikit walaupun tak banyak kita ada rasalah kan. Jadi itu salah satu juga. Yang kedua adalah kita nak menanamkan dalam diri penduduk ni untuk rasa cinta kepada pokok-pokok, anak-anak pokok kan, cuba tanam dan memanfaatkan tanah sekitar mereka. Kalau kat kampung ni tanah banyak kan, betul tak? Masa saya buat kajian PhD saya tentang urban agriculture, saya buat pertanian bandar. Dekat kawasan bandar memang tak ada tanah. Tanah sangat terhad, sangat limited. Kita buat dekat area taman-taman perumahan. Memang dapat reserve lah daripada setiap daerah tu, dekat Lembah Kelang tu, daripada reserve daerah tu sendiri untuk sediakan tanah kosong untuk mereka buat lah. Jadi saya nampak lah sebenarnya perbezaan culture tu, culture orang kampung dengan culture orang di bandar sangat berbeza. Kalau kat bandar ni sangat-sangat attract, sangat-sangat berminat untuk usahakan sayur, cucuk tanam. Setiap rumah mesti ada. Walaupun tanah dia sangat sikit lah tanahnya, sangat terhad. Jadi mungkin kita boleh praktikalkan dekat kampung ni juga satu rumah satu sayur. Jadi dengan itu saya tutup saya punya ucapan dengan nafas bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Majlis Pembijak Karimun, terima kasih kepada kata orang itu sendiri mempunyai pengurus MJ Landscape and Nursery iaitu Dr. Milah Zainal. Baiklah tuan-tuan hadirin hadirat saya yang hormati sekalian. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan datuk sendiri mungkin tertanya-tanya, Dr. Milah ni bujang ke kahwin? Agak-agak boleh teka tak? Masih bujang ke ataupun masih kahwin? Dah kahwin? Okey. Mesti Tok Mulu dia mesti tahu, dia segala-galanya dia tahu. Okey, untuk tuan-tuan Datuk Tok Mulu, Datuk Kampung, dah hadirin hadirat, Dr. Milah ni masih bujang lagi tuan-tuan. Jadi siapa yang berminat dengan Dr. Milah ni kena minat dengan pertanian tu sendiri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak berminat, rasa-rasanya hampa lah kata orang tu. Kata orang 5% pun tak ada. Betul lah Dr. Milah tengok Dr. Milah nganggur aja. Baiklah tuan hadirin dan terima kasih kepada pengurus MZ Landscape and Nursery Dr. Milah kerana menerangkan tentang kebaikan kata orang tu kehijauan tuan-tuan. Kata orang tu kita biarlah melihat hijau di sekeliling kita ni untuk menyegarkan mata kita. Baiklah tuan-tuan, majlis meneruskan lagi dengan acara ucapan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Mazlan Amin, iaitu pengerusi Pertubuhan Gerak Tani Johor. Majlis mempersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
yang saya hormati pengacara majlis pada petang ini, yang berbahagia pengurus MZ Dr. Minah Zainal, yang diraikan Tok Pengulu Puan Haji Ali Ketua Kampung, Ustaz Zaki Osman selaku Setiausaha Pertubuhan Gerak Tani Bukit Johor, Pemulung Setiausaha Saudara Abdullah, tenaga pengajar dan juga bersama dengan anak-anak murid beliau yang merupakan sebuah institusi pendidikan antara yang lama di Bukit Johor ni, yang tadi saya dimaklumkan Kiai Swahili masih sihat walaupun umurnya saya dipahamkan dah melewati 80 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersempena dengan sambutan awal Muharram 1444, sangat bertepatan majlis yang kita buat pada petang ini dalam konteks hijrah. Hijrah ni tafsirannya begitu luas. Kita pun tahu bagaimana hijrah Nabi kita Muhammad SAW daripada Makkah ke Madinah dengan perjuangan dan pengorbanan. Dua perkataan yang sangat sinonim apabila kita menyebut tentang suatu anjakan dalam kehidupan kita, bagaimana hijrah kita, yang tentulah bila maksud hijrah tidak lari daripada perjuangan dan pengorbanan. Saya ucap tahniah syabas kepada Dr. Milah yang tidak ramai di kalangan anak-anak muda negara kita ini yang meminati sektor pertanian. Sewaktu saya menjadi pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia, nisbah penyertaan anak muda tak sampai 15%. 15% itu pun kita buat unjuran 10-20 tahun akan datang, kalau langkah-langkah tidak diambil untuk menarik minat anak-anak muda, mungkin jumlah itu akan merosot. Dan bila merosot, cabaran terbesar kita bagaimana kita punya food security kita, atau kita punya jaminan keselamatan makanan dalam negara. Dulu bila saya menyertai LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang ni dia punya ahli berdaftar dia hampir 1 juta orang. Di sini kita ada PPK Benut. Saya masih ingat bila saya nampak kebun kelapa sawit, salah satu unit peladang di PPK Benut, dia bawa saya ke satu unit peladang, bagaimana daripada kebun kelapa sawit di bawahnya dia tanam spesies berkait dengan pucuk paku. Mungkin bila orang dengar kata boleh hidup ke pucuk paku bawah kebun kelapa sawit, kalau tuan-tuan pergi balik dekat unit peladang tu saya lupa, tapi boleh refer kepada PPK Benut. Daripada lebih kurang 6 ekar kebun kelapa sawit dia boleh tanam di bawah pokok itu lebih kurang sekitar 3 ekar, dan boleh harvest setiap lebih kurang sekitar dalam 2 bulan sekali, boleh kutip hasil daripada pucuk paku. Dan waktu itu harga kelapa sawit jatuh, tetapi dia tidak terkesan. Kerana apa? Kerana pucuk paku yang ditanam itu dia boleh cover hasil pendapatan daripada kebun kelapa sawit. Jadi saya sebut ini sebenarnya dalam konteks pertanian dalam negara. Memang asalnya Malaysia ini sebuah negara pertanian. Walaupun kita menuju kepada sebuah negara industri, keperluan terhadap sektor pertanian ini dia tidak boleh diabaikan. Kalau kita abaikan, dia akan memberi kesan bila berlakunya krisis seperti sekarang, di mana kita nak dapat bekalan daripada kalau kita sebut ayam, mana nak cari ayam? Kalau sayur, mana kita nak cari sayur? Masa tu kita berada dalam keadaan yang mungkin tertekan
Bila kita nak beli pun harganya terlalu mahal. Kadang-kadang harga tu macam jadi macam harga kayangan yang tak masuk akal. Tetapi oleh kerana kita nak cari, maka mahal pun kita beli. Saya nak sebut contohnya ayam. Kalau ayam daging tu suatu ketika kita, zaman saya kecil-kecil, saya ni anak orang Felda. Masuk Felda tahun 68, setiap rumah ni dibekalkan dengan anak ayam. Inilah dia sebenarnya food security. Bila dapat ayam, hampir di setiap rumah tu bela ayam. Apa pun situasinya, kita tak pernah terputus bekalan. Bapa saya sendiri daripada dapat 2 ekor sepasang ayam, akhirnya berpuluh-puluh ayam. Sampai dia bukan sekadar dia tidur dekat depan, dia pajak pokok, dia lebih selesa. Orang kata hidup di pokok. Bila nak tangkap, kita tak ada masalah. Tak perlu pun nak beli ayam daging. Cukup dengan ayam kampung. Ayam kampung, walaupun adik-beradik ramai, ayah saya hanya bagi arahan saja. Kau, ni yang lelaki ni, kita kecil-kecil pun memang terror pajak pokok. Waktunya bila ayam tu di balik rumah maghrib, masa itulah kita berapa ayah kita nak. Kau pergi tangkap 10 ekor. Dalam masa 15 minit 10 ekor dah boleh tangkap. Ayah saya sembelih, makan malam dah selesai. Tak timbul masalah keputusan dari sudut bekalan ayam. Itulah sebenarnya bila kita faham apa yang dikata food security. Hari ini di kawasan Felda, kita pun berdepan dengan masalah bekalan ayam. Sebab apa? Anak cucu dah tak minat nak beli ayam. Bila bapa meninggal, putuslah bekalan ayam itu. Sebab tu bagi saya sebut ini sebab kita baru melancarkan pun dalam Dun Benut juga, iaitu kita punya kursus ayam kacukan, dipanggil ayam AK. Buat dekat Parit Esok 23 hari bulan lepas, baru seminggu kita buat. Dan peserta pun macam tadi Dr. Milan kata, kawan-kawan daripada Kelantan, daripada mana-mana. Masa kita buat kursus pun Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, semua datang. Nak sebutnya ialah kerana minat. Dia faktor yang paling utama ialah kita kena ada minat. Saya percaya Dr. Milah ini dia buat ni kerana dia minat. Tak mungkin dia akan buat kalau dia tak minat. Benda ni bukan boleh dipaksa-paksa. Macam saya membesar daripada bapa saya memang bukan saja penderota Felda. Di kampung bapa saya ni peraih. Dia peraih ayam, ikan dan sebagainya. Jadi dia bina anak-anak dia meminati pertanian. Masuk Felda, belakang rumah tu alhamdulillah dapat reserve. Felda tu lebih kurang 1 ekar. Dia tanam macam-macam. Pokok tahunnya, pokok durian, pokok rambutan. Lepas tu dia akan bela. Dia bela ayam, itik, sampai angsa pun dia bela. Bukan sekadar itu, dia buat macam-macam projek pertanian belakang rumah. Sampai dia tanam kopi. Kopi saja usianya sampai 20 tahun. Sampai pokok mati akhirnya, lama sangat. Dan dia dapat kopi tu, maknanya bila dia pisah tu fresh. Dia tak perlu nak beli kopi kat kedai. Sebab ada kopi lebih kurang dalam sekitar 20-30 pokok. Nak sebutnya bahawa kalau kita memahami apa yang dikatakan sebagai food security, taklah bila kita berada krisis, masa tu kita panik. Mana nak cari ayam, terpaksa bawa masuk ayam daripada luar. Macam sekarang ni, kita berdepan dengan masalah padi. Di Malaysia, pengalaman saya, salah satu yang lembaga pertubuhan peladang jaga adalah sektor padi. Sebab tu saya tahu sangat bahawa kita terpaksa import padi daripada negara luar. Import daripada Thailand, import daripada Myanmar, Vietnam, Indonesia. Kerana kita tak cukup bekalan padi di Malaysia. Maknanya padi tempatan tak cukup. Bukan sekadar tak cukup, nak dapatkan padi yang berkualiti pun kita berdepan dengan masalah. Dengan isu serangan penyakit. Bukan sekadar serangan penyakit, masalah kita punya saliran air kita. Itu yang menyebabkan di Malaysia masih ada kawasan padi yang buat padi setahun sekali. Bayangkan setahun sekali. Indonesia ni saya nak pergi bulan 10. Kalau puan, kalau Dr. Bila nak join pun boleh bawa kawan-kawan. Saya nak pergi Indonesia. Salah satu tempat yang kita nak tengok ialah macam mana mereka boleh tanam padi organik. Sebut pun padi organik.
Berapa kali setahun dia tuan? Padi organik 4 kali setahun. Kita ni sekali, lebih-lebih 2 kali. Di Indonesia ada sampai tahap 4 kali setahun. Maknanya apa? Maknanya bila kita berjaya menjaga food security kita, bekalan dalam negara kita bukan ramai. Penduduk Malaysia lebih kurang 33 juta. Takkan 33 juta tak boleh tampung. Indonesia tu 260 juta penduduk. Tapi kita tak dengar pun dekat Indonesia dia mati kemeluran. Sebab apa? Sebab dia jaga dia punya food security. Maka bila kita buat kursus, saya jadi orang, saya tak suka teori. Daripada dulu pun sebab saya dibesar oleh bapa saya yang tak suka teori. Kau cakap, kau mesti buat. Bapa saya punya bahasa, cakap, buat, cakap, buat. Itu dia pasak kepala saya. Jangan cakap je. Sembang je. Tapi mana hasilnya? Hasilnya tak ada. Jadi bila kita bawa konsep cakap, buat. Bila kita cakap, buat ni kadang-kadang berjaya, kadang-kadang gagal. Itu try and error itu biasa dalam kehidupan. Orang suami isteri pun kadang-kadang boleh bercerai. Tapi kahwin dulu, mungkin 10 tahun bercerai, 20 tahun bercerai. Macam saya ni dah 32 tahun berkahwin. Alhamdulillah dah bercucu pun tuan-tuan. Tapi masih sihat lagi alhamdulillah. Nak sebut je lah bagaimana bila kita buat satu-satu projek tanaman. Macam tadi Dr. Mila sebut dia melalui untuk dulu hadiahkan cili. Cili ni antara projek awal saya. Masa tu saya sendiri cadangkan buat projek cili di tanah Felda, bekas Felda. Tu dekat Bukit Cerakah. Bukit Cerakah kalau tuan-tuan pergi ada satu Felda dekat Selangor. Felda ni tak lama. 10 tahun Felda ni dia tukar kawasan ni jadi kawasan pembangunan. Di tempat itu ada tanah. Tanah tu kosong. Saya sarankan kepada anak muda, bangunkan tanah tu. Jangan dibiarkan kosong. Nanti akan ada pihak luar yang dia pergi dapat tanah, dia dapatkan dokumen, dia beli tanah tu. Dia buat tanah luar. Saya kata manfaatkan tanah. Jadi budak-budak muda diketuai oleh seorang peguam. Bukan calang-calang pun, dia peguam, dia minat pertanian. Projek pertama dia adalah cili. Mula-mula dia ambil dia guna cili kulai. Cili kulai itu, lepas tu yang terbaru sekarang dia buat cili senting. Nak sebutnya, dia lawyer, dia tak tahu apa. Zero knowledge dia. Saya cadang pada dia pergi dekat PPK Kuala Langat. Ini antara PPK yang terbaik di Malaysia. Belajar tanam cili di situ. Daripada dia belajar, sampai akhirnya sekarang tempat tu jadi destinasi bagi peserta-peserta nak tanam cili. Dia dah jadi pula sekarang, dia dah jadi macam coach, macam jurulatih yang dia bangun ke peserta seluruh Malaysia. Dan hari ini dia dah sampai ke tahap buka kebun dekat Pahang. Orang minta dia dibawa konsultan dia tolong bukakan dekat Kelantan. Sebab kepakaran, dia dah jadi pakar. Walaupun dia baru lebih kurang 3-4 tahun. Nak sebutnya ialah bila kita buat tak mudah juga. Tanam, bila saya nampak tadi cili tu, nampak mula-mula macam cantik. Nanti bila kita bagi pada orang kampung, isunya sekarang macam mana kita nak pastikan orang kampung nanti bila dia tanam boleh mengeluarkan hasil dan cantik. Ini satu cabaran. Kita mungkin boleh kata InsyaAllah ni keluar hasil dalam tempoh 2 bulan setengah dah keluar hasil. Tapi tak semudah itu. Sebab itu saya di peringkat Lembaga Pertubuhan Peladang, saya tak malu nak mengatakan kadang-kadang kita bagi peruntukan berpuluh-puluh ribu tak jadi. Ada orang yang dia sendiri buat benih pun dia buat, dia boleh jadi. Ada orang dia buat projek kambing. Kita di peringkat Lembaga Pertubuhan Peladang bagi dia kos. Bila dia hantar kerja, kita luluskan sampai ratusan ribu kita bagi kos. Tak jadi. Tapi ada orang, dia cerita dengan saya, Tok, dia bawa tempat dia. Dia kata itu yang Pertubuhan Peladang punya, kos dia dekat 300 ribu. Tengoklah apa jadi. Saya kos bermula dengan 30 ribu. Hari ini dia punya memiliki beratus-ratus ribu kambing. Maknanya apa? Maknanya ini bergantung kepada sejauh mana kamu minat. Kedua, bila kita dah ada minat, macam mana kita nak pastikan projek itu boleh sustain. Maksud sustain ni boleh bertahan. Berapa lama boleh bertahan. Macam kemarin saya pergi Penternak Jaya Kebangsaan. Mungkin ketua kampung Datuk Bulu pun kenal, Encik Osman. Encik Osman ni Osman God Farm.
dia punya projek tu dekat Jalan Silong tu. Saya pergi tempat dia kemarin. Dia buat trading daripada kambing. Berapa ekor kambing dia yang dia buat trading? Bukan 200 ekor, bukan 300 ekor. Dia buat 4,000 ekor. Bayangkan, 4,000 ekor dia buat. Dia gazetkan satu kawasan untuk dia punya Napier, mana rumput Napier. Rumput Napier dia saja 7 ekar. 14 ekar kawasan dia, 7 ekar. Separuh tu saja untuk Napier. Sebab apa? Tak boleh bergantung kepada semua pakai dedak, tak boleh. Sebab harga dedak terlalu mahal. Mesti ada. Dedak ni dia kata 20% saja. Yang lain tu rumput Napier.